Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat dan gembira dan bersedia untuk menerima pembelajaran kita pada hari ini. Okey, hari ini kita masih lagi berada di bawah tajuk bahan. Okey, jadi kalau minggu lepas kita dah mengenal pasti, okey, bahan yang boleh larut dan bahan yang tidak boleh larut di dalam air. Okey, tapi untuk hari ini kita nak tengok bahan mana yang boleh larut dengan lebih cepat, ataupun macam mana kita nak menjadikan bahan kita tu larut dengan lebih cepat. Okey, jadi untuk itu kita ada 4 objektif yang kita nak capai. Okey, yang pertama, membandingkan kelarutan bahan dalam air panas dan sejuk. Maksudnya dalam air panas ataupun air sejuk, bahan mana yang larut lebih cepat. Okey, yang kedua, membandingkan kelarutan bahan bersaiz kecil dan bersaiz besar. Maksudnya antara bahan saiz kecil dan saiz besar ni, mana yang larut lebih cepat. Okey, yang ketiga, membandingkan kelarutan bahan dengan diaduk dan tidak diaduk. Okey, maksudnya antara bahan yang diaduk dan tak diaduk ni, mana yang boleh melarut dengan lebih cepat. Dan yang terakhir sekali, menyatakan 3 cara untuk melarutkan bahan dengan lebih cepat. Okey, jadi itu objektif yang kita nak capai pada hari ini. Okey, jadi perhatikan video berikut. Okey, video ni adalah cara-cara macam mana kita nak membancuh air kopi O. Okey, kopi yang tanpa susu tu lah. Okey, jadi sama-sama kita perhatikan. Okey, mula-mula dia panaskan air. Okey, kemudian apa lagi? Dia ambil cawan, sebab nak bancuh air tadi kan. Okey, kemudian dia ambil apa lagi? Dia ambil serbuk kopi lah, sebab dia nak buat kopi kan. Okey, lepas tu dia ambil satu lagi, gula. Okey, air pun dah mendidih, dah panas, dah mendidih. Okey, dia masukkan air panas tu tadi dalam cawan. Okey, nampak tak tu? Panas air tu kan. Okey, kemudian dia masukkan serbuk kopi. Nampak macam sedap aja serbuk kopi dia. Okey, dia masukkan 1 sudu serbuk kopi. Okey, lepas dia masukkan serbuk kopi, apa dia masukkan pula lepas tu? Dia masukkan gula pasir untuk lebih manis kan, dia masuk. Okey, gula pasir kecil, halus-halus gula tu kan. Okey, kemudian dia aduk campuran gula, kopi dan juga beserta air panas tu tadi. Okey, dia aduk untuk beberapa ketika. Okey, akhirnya kopi dia pun siap. Sekarang sudah sedia untuk dihidangkan. Okey, itu dia. Okey, daripada video yang kita lihat tadi, mungkin ada beberapa persoalan yang kita boleh ajukan. Yang pertama, mengapakah air panas digunakan untuk membancuh minuman? Okey, jadi kenapa kita kena guna air panas untuk bancuh minuman kita? Kan air panas tu lebih bahaya. Tak boleh ke kalau kita guna air sejuk aja? Okey, yang kedua, mengapakah kita gunakan gula pasir untuk membancuh minuman? Tak boleh ke gunakan gula batu? Kan gula pasir tu halus, kalau tumpah kan susah kan? Jadi kenapa? Okey, dan yang ketiga, mengapakah bahan diaduk semasa membancuh minuman? Tak boleh ke lepas kita letak kopi, kita letak gula ataupun sebagainya, kita biar saja? Okey, macam mana jadi dengan air kita tu nanti? Kenapa kita nak susah-susah aduk dia kan? Nanti kalau tertumpah ke macam mana? Jadi ini mungkin beberapa persoalan yang akan kita jawab melalui aktiviti yang akan kita buat sebentar nanti. Baik, kita pergi kepada objektif kita yang pertama, iaitu membandingkan kelarutan bahan dalam air panas dan air sejuk. Maksudnya antara bahan dalam air panas dan juga bahan dalam air sejuk, mana yang lebih cepat larut. Dan kita akan menyiasat kelarutan gula. Maksudnya kita akan gunakan gula yang kita letak dalam air panas dan juga air sejuk. Okey, jadi langkah pertama, kita akan tuang 200 ml air panas ke dalam bikar A dan 200 ml air sejuk ke dalam bikar
B. Jadi bikar A ni kita tuang air panas, bikar B kita tuang dengan air sejuk. Kemudian kedua-dua bikar ni kita masukkan dengan 1 sudu kecil gula pasir ke dalam setiap bikar. Yang ni 1 sudu, yang ni pun 1 sudu juga, dan dua-dua kita gunakan sudu yang gula yang bersaiz kecil, iaitu gula pasir. Dan langkah ketiga, kita aduk air dalam kedua-dua bikar secara serentak. Okey, jadi bikar A kita aduk, bikar B pun kita adukkan juga, dan kita perhatikan gula dalam bikar A dan bikar B yang mana akan larut terlebih dahulu, mana yang cepat larut, dalam bikar A ke dalam bikar B. Okey, jadi ini kita buat kita masukkan air panas dalam bikar A dan air sejuk dalam bikar B. Okey, kemudian kita masukkan gula dalam bikar A dan juga gula dalam bikar B. Kedua-duanya sama banyak. Okey, kemudian kita aduk. Baik, setelah kita aduk, okey, apa yang kita dapat perhatikan? Okey. Jadi kita dapat perhatikan bahawa gula dalam bikar A larut dengan lebih cepat, iaitu gula dalam air panas dapat larut dengan lebih cepat. Okey, kita pergi pula kepada objektif kita yang kedua, iaitu membandingkan kelarutan bahan bersaiz kecil dan besar. Maksudnya antara bahan saiz kecil dan bahan saiz besar ni, mana yang lebih cepat larut di dalam air. Jadi kita akan menyiasat kelarutan gula pasir yang bersaiz kecil. Gula pasir kan butiran-butirannya kecil, dan juga gula batu yang bersaiz besar. Jadi langkah pertama, kita akan tuang 200 ml air panas ke dalam setiap bikar. Jadi dalam bikar A kita guna air panas, dalam bikar B pun kita guna air panas. Yang tadi bikar A air panas, yang bikar B air sejuk kan. Yang ini kita guna dua-dua air panas. Kemudian langkah kedua, kita masukkan 1 sudu gula pasir ke dalam bikar A dan 1 ketul gula batu ke dalam bikar B. Tadi dua-dua guna gula pasir, sekarang ni 1 guna gula pasir, 1 guna gula batu. Dan yang ketiga, sama juga, kita aduk air di dalam dua-dua bikar secara serentak. Jadi dua-dua ni kita aduk. Dan yang keempat, kita perhatikan gula di dalam bikar A dan bikar B, yang mana larut dahulu. Okey, jadi okey, sekarang ni kita masukkan air panas ke dalam kedua-dua bikar. Okey, setelah kita masukkan air panas, kita masukkan gula pasir ke dalam bikar A, manakala bikar B kita masukkan dengan gula batu. Okey, kemudian kita aduk kedua-dua campuran ni dalam bikar ni. Okey, dan kita perhatikan bahawa setelah kita aduk, okey, gula pasir larut lebih cepat berbanding gula batu. Gula pasir yang bersaiz kecil larut lebih cepat berbanding gula batu yang bersaiz besar. Baik, kita pergi pula kepada objektif kita yang ketiga, iaitu membandingkan kelarutan bahan dengan diaduk dan tidak diaduk. Okey, maksudnya kita nak menyiasat kelarutan gula dengan cara mengaduk dan dengan cara tidak diaduk, mana yang lebih cepat larut. Okey, jadi kita akan tuang 200 ml air panas ke dalam setiap bikar. Maksudnya bikar A dan bikar B kita gunakan air panas kedua-duanya. Kemudian dalam kedua-dua bikar juga kita masukkan 1 sudu kecil gula pasir. Okey, jadi bikar A gula pasir, bikar B pun gula pasir. Tetapi pada langkah ketiga, kita cuma aduk air dalam bikar B sahaja. Air dalam bikar A kita tak adukkan. Okey, jadi kita akan lihat, okey, air gula dalam bikar mana yang akan larut terlebih dahulu, yang diaduk ke yang tak diaduk.
Okey. Jadi kita mulakan. Okey. Jadi kita akan masukkan kedua-dua bikar ni dengan air panas. Okey. Okey, lepas kita masukkan bikar ni dengan air panas, kita masukkan juga dengan gula pasir. Okey, setelah kita masukkan kedua-dua bikar dengan gula pasir, okey, kita cuma aduk gula dalam bikar B. Manakala dalam bikar A kita tak buat apa-apa, kita biarkan saja. Okey, daripada hasil yang kita buat, okey, kita dapati bahawa okey, gula dalam bikar B yang diaduk ni larut lebih cepat berbanding gula dalam bikar A yang tidak diaduk. Okey, jadi daripada ketiga-tiga penyiasatan yang kita dah buat tadi, okay, kita dah boleh capai objektif kita yang keempat, iaitu menyatakan 3 cara untuk melarutkan bahan dengan lebih cepat. Jadi yang pertama, daripada penyiasatan pertama, kita dapat larutkan bahan dengan lebih cepat kalau kita menggunakan air panas berbanding air sejuk. Okay. Yang kedua, menggunakan bahan yang bersaiz kecil. Okey, macam tadi kita gunakan gula pasir. Gula pasir lebih cepat larut berbanding gula yang bersaiz besar. Dan yang ketiga, kita mengaduk bahan tersebut. Sebab dengan mengaduk bahan, kita ada pergerakan. Pergerakan tu menjadikan kita punya bahan tu cepat hancur dan dia dapat larut dengan lebih cepat. Okey, jadi daripada objektif kita yang keempat ni, kita dah boleh jawablah persoalan kita di awal tadi tu. Mengapakah air panas digunakan untuk membancuh minuman? Jadi jawapannya, air panas dapat melarutkan gula ataupun bahan lain macam kopi dan sebagainya dengan lebih cepat lagi. Okey. Dan yang kedua, mengapakah gula pasir digunakan untuk membancuh minuman? Okey. Jadi jawapannya ialah gula pasir bersaiz kecil dapat larut dengan lebih cepat berbanding dengan gula yang bersaiz besar ataupun bahan lain yang bersaiz besar. Okey, dan yang ketiga, mengapakah bahan diaduk semasa membancuh minuman? Okey. Jadi bahan yang diaduk dapat larut dengan lebih cepat berbanding bahan yang tidak diaduk. Okey, jadi inilah sebabnya mengapa kita gunakan air panas, gunakan gula pasir dan juga kita aduk campuran tu tadi ketika membuat air. Jadi diharapkan kamu dah dapat capailah kesemua objektif pembelajaran kita pada hari ini. Jadi dengan penerangan yang telah Puan Cikgu sampaikan itu tadi, maka diharapkan kamu dapat menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini dan dapat menjawab soalan-soalan dan juga menyempurnakan latihan-latihan ataupun tugasan yang telah pun Cikgu berikan. Dan untuk itu cikgu ucapkan selamat belajar, jaga diri, jaga kesihatan, patuhi SOP pada setiap masa. Semoga kita akan berjumpa lagi pada sesi PDPR di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.